Okey, tadi kita dah tengok BMA. Okey, sekarang kita tengok macam mana lepas BMA, British nak buat Malayan Union. Okey, jadi kita tengok balik kronologi yang sama macam Malayan Union tadi, BMA tadi. So, saya pecahkan kepada 3 fasa. Okey, pertama, semasa Perang Dunia Pertama, kita dijajah oleh British. Perang Dunia Kedua, kita dijajah oleh Jepun. Lepas tu ada kekosongan selama 14 hari yang kita dijajah oleh Bintang 3. Kemudian barulah British datang semula. Okey, dia buat BMA yang kita dah tengok sebelum ni. Kemudian digantikan BMA dengan Malayan Union. Okey. So yang kita nak tengok kali ni adalah 4.2, iaitu Malayan Union. Okey, apakah sebenarnya yang dimasukkan dengan Malayan Union? Okey, Malayan Union adalah, okey, sebelum kita pergi kepada Malayan Union, okey, kita tahu negara kita sekarang adalah Malaysia. Itu kita dah merdeka. Okey, tetapi kalau kita tak merdeka, maka kemungkinan nama negara kita adalah Malayan Union. Dan kita tak dikira sebagai sebuah negara. Kita hanya dikira sebagai tanah jajahan British. Maksud kita tak merdeka lah. Bukan sebuah negara. Sebahagian daripada British je. Macam kita Negeri Sembilan, sebahagian daripada Malaysia. Macam itulah Malayan Union, sebahagian daripada British. Jadi, balik pada persoalan kat sini. Apakah yang anda faham tentang Malayan Union? Adakah bermaksud kita merdeka? Jawapan dia adalah tidak. Okey? Jadi siapakah yang menjajah? Kalau kita merdeka, siapakah yang menjajah tanah Melayu pada masa tu selepas Malayan Union? Adalah British kali ke-2. Jadi siapa yang berkuasa? Dah British, mestilah British juga. Okey? Dan adakah Sultan mempunyai kuasa? Jawapannya tidak. Okey, nanti kita tengok apa kuasa Sultan. Okey, jadi kenapa British bersusah payah nak perkenalkan Malayan Union ni? Okey, kenapa? Sebab British nak gantikan pentadbiran yang sebelum ni, iaitu pentadbiran BMA. Sebab itu adalah pentadbiran sementara sahaja. Kenapa pentadbiran sementara? Contohnya macam sekarang negara kita tengah COVID. Jadi bila negara kita tengah COVID, perasan tak tiba-tiba Menteri Pertahanan mainkan peranan berkuat kuasa letak polis, letak tentera sebab negara kita bila dalam keadaan huru-hara, biasanya undang-undang yang terpakai adalah undang-undang tentera. Sebab tu British datang sebagai menggunakan kuasa tentera lah sebelum British membuat satu pentadbiran yang sistematik, iaitu Malayan Union. Jadi bilakah British melaksanakan pentadbiran Malayan Union ni? Okey, pada 1 April. Bila saya tulis tarikh ni, maksudnya tarikh kena ingat 1946. Ataupun sebenarnya senang, hanya kita boleh tulis masa April Fool. Nak ingat kan? So masa April Fool, iaitu 1 April, British telah menubuhkan Malayan Union di tanah Melayu. Okey. Jadi, apakah ciri-ciri pentadbiran Malayan Union di tanah Melayu? Okey. Maksud dia, bila sebut Malayan Union ni, British nak gabungkan semua negeri, kan? Negeri-negeri Melayu bersekutu, negeri Melayu tak bersekutu, negeri Selat ni semua awak dah belajar masa tingkatan 3. Okey. So, British gabungkan semua negeri ini kecuali Singapura menjadi satu negara lah. Okey. Dan semua pentadbiran kita dikuasai oleh British. Okey. Malah ketua pentadbir ataupun ketua pemerintah ketua pentadbir, okey, adalah Gubernur Malayan Union. Dilantik oleh Raja England. Okey.
Yang pertama, yang kedua. Okey. Dan pentadbiran ini dibahagikan kepada 3 badan. 1, 2, 3. Okey. Iaitu badan yang pertama adalah Majlis Eksekutif. Okey. Kemudian badan yang kedua adalah Majlis Undangan. Dan badan yang ketiga adalah Majlis Raja-Raja Melayu. Tetapi adakah Raja-Raja Melayu berkuasa? Raja-Raja Melayu tidak berkuasa kerana kuasa Sultan terhad pada agama Islam dan adat. Okey. Dan Majlis Eksekutif dan Majlis Undangan dibentuk di bawah kawalan Pesuruh Jaya Tinggi British. Okey. Dan macam mana nak jadi rakyat ataupun warga negara? Warga negara Malaya Union adalah melalui prinsip jus soli. Nanti kita bincangkan. Okey, cuma kita tengok balik dekat Malaya Union ni kan. Kalau kita tengok Parlimen British. Okey, Gubernur British, Raja England British, Majlis Eksekutif British, Majlis Undangan pun British. Okey. Jadi Raja-Raja Melayu hanya ke sisi itu pun tak berkuasa. Jadi kita boleh nampak pentadbiran yang British bentuk Malaya Union adalah lebih kepada penjajahan kali kedua. Maksudnya sama, tak ada bezanya masa penjajahan yang kali pertama. Malah penjajahan kali kedua menjadikan British lebih berkuasa lagi daripada Sultan. Okey. Itu yang menyebabkan penduduk Tamil tak setuju. Jadi kita balik pada prinsip jus soli tadi yang awak dah tulis itu, prinsip jus soli kan. Bukan jus nama dia prinsip jus soli. Maksudnya macam mana nak dapatkan kerakyatan. Kalau kita sekarang kat Malaysia, okey, macam mana kita dapat kerakyatan? Biasanya kita dah lahir kat Malaysia, mak bapak Malaysia, kita automatik menjadi warga negara Malaysia. Okey, persoalannya adalah okey, apakah yang dimasukkan dengan jus soli? Okey. Jus soli ialah syarat kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir. Okey. Ada 3 syarat. Ada 3 syarat untuk orang boleh dapat jadi yang layak menjadi warga negara Malaya Union. Yang pertama, mesti lahir sama ada dekat tanah Melayu ataupun Singapura. Okey, yang kedua mesti 18 tahun ke atas. Okey. Okey, yang bermuasatin selama 10 tahun. Okey. Jika umur kurang daripada 18 tahun tetapi ibu bapa adalah warga negara, maka dia pun layak menjadi warga negara Malaya Union. So ini adalah salah satu bukan semua, salah satu. Sama dia dilahir ataupun dia dah tetap selama 10 tahun, ataupun kalau dia kurang umur 18 tahun, ibu bapa dia atau mak ayah dia adalah warga negara, maka automatik dia adalah boleh menjadi rakyat Malayan Union. Okey. Jadi itu rancangan British untuk membuat Malaya Union di tanah Melayu. Jadi bila rancangan, macam mana British melaksanakan? Macam mana British? Bagaimana? Persoalan dia adalah bagaimana? Bagaimana British berjaya menubuhkan Malaya Union? Okey, berjaya membuat Malayan Union. Okey. Ia adalah kerana British sebenarnya melantik Sir Harold Macmillan ni, yang tak disukai oleh semua orang ni kan. Okay, Sir Harold Macmillan ni untuk mendapatkan persetujuan daripada Sultan. Okay. So cara dia adalah
Apakah strategi yang digunakan oleh British untuk tubuhkan Malayan Union? British telah menghantar wakil untuk dapatkan tanda tangan Sultan. Maksud tanda tangan persetujuan lah. Persetujuan ataupun so siapakah pegawai British? Pegawai British yang British hantar ni, wakil ni. Kita ambil satu je lah. Sir Harold McMichael. Okey. Sir Harold McMichael. So sebenarnya kenapa dia tak disukai oleh, kenapa dia tak suka ni? Kaedah yang digunakan oleh Sir Harold McMichael, dia tak disukai oleh sultan-sultan. Sir Harold McMichael ni, bila dihantar oleh British untuk dapatkan tanda tangan sultan, Sir Harold McMichael, boleh tengok buku teks, dia jumpa seorang demi seorang sultan untuk dapatkan tanda tangan. Masalahnya, kaedah yang digunakan adalah yang tidak disukai oleh sultan. Apa dia? Dia mendesak. Okey? Dia mendesak dan buat ugutan. Ugut. Dia mendesak dan ugut sultan. Jadi ini yang menyebabkan sultan tak suka dengan Sir Harold McMichael. Jadi macam mana reaksi? Apa maksud reaksi? Reaksi ni adalah sama ada awak suka ataupun tidak. Suka ataupun tidak, ataupun tidakkanlah. So pada mulanya sultan tidak mahu, dia tak suka. So dia tidak mahu tanda tangan. Tetapi setelah didesak, akhirnya sultan terpaksa bersetuju. Terpaksa untuk bersetuju. Akhirnya Malayan Union berjaya ditubuhkan. Malayan Union berjaya ditubuhkan pada 1 April 1946.